Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera para ibu bapa dan pelajar-pelajar SMK Taman Tun Aminah. Saya Puan Haja Azura binti Ahmad, pengetua SMK Taman Tun Aminah, ingin memberikan sedikit taklimat tentang pengoperasian sekolah secara berperingkat mengikut fasa PPN seperti yang dimaklumkan oleh YB Menteri Kanan Pendidikan Malaysia. Jadi untuk makluman semua, pembukaan sekolah adalah mengikut fasa Pelan Pemulihan Negara tersebut. Apabila sekolah dibuka nanti, hanya 50% pelajar tingkatan 5 yang akan hadir secara bergile-gile mengikut minggu secara berselang-seli. Sebagai contoh, jika pelajar dalam satu kelas ada 36 orang, pelajar ini akan dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan A seramai 18 orang dan kumpulan B seramai 18 orang. Bermaksud pada minggu pertama, kumpulan A akan datang dan belajar di sekolah secara bersemuka, manakala pelajar kumpulan B akan berada di rumah melaksanakan PDPR kendiri. Kendiri bermaksud pelajar hendaklah menyiapkan tugasan yang telah diberikan oleh guru masing-masing di rumah dan membuat persediaan untuk topik yang akan diajar apabila mereka hadir ke sekolah. Kaedah ini akan berterusan sehinggalah dimaklumkan oleh pihak KPM. Untuk makluman ibu bapa dan pelajar, berikut saya akan menerangkan tentang fasa persekolahan untuk sekolah SMK Taman Tun Aminah. Fasa 1. Semua pelajar duduk di rumah dan buat PDPR. Fasa 2. Semua pelajar duduk di rumah dan buat PDPR. Fasa 3. Pelajar tingkatan 5 akan datang ke sekolah dan belajar secara bergilir seperti yang telah saya terangkan tadi. Pelajar kelas peralihan tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 dan tingkatan 4 duduk di rumah melaksanakan PDPR dan tak perlu datang ke sekolah. Jadi untuk makluman ibu bapa, Negeri Johor telah diisytiharkan beralih ke fasa 3, maka pada 24 hari bulan Oktober, semua pelajar tingkatan 5 akan datang ke sekolah secara bergilir. Okey, itu untuk fasa 3. Apabila beralih ke fasa 4, pelajar tingkatan 5, pelajar tingkatan 4 dan pelajar tingkatan 3 akan datang ke sekolah secara bergilir secara mingguan. Bergilir secara mingguan. Jadi pelajar peralihan tingkatan 1, tingkatan 2 duduk di rumah terus melaksanakan PDPR. Okey, untuk makluman ibu bapa, jika ada perubahan fasa, contoh dari fasa 2 ke fasa 3, fasa 3 ke fasa 4, sekolah akan dibuka selepas 2 minggu daripada tarikh peralihan fasa tersebut. Jadi jangan risau, pihak sekolah akan memaklumkan kepada semua ibu bapa dalam grup kelas masing-masing. Jadi untuk itu saya mengharapkan ibu bapa sentiasa peka cakna terhadap segala pengumuman yang dibuat oleh pihak sekolah yang dihantar ke dalam grup kelas anak masing-masing. Okey. Untuk pengetahuan semua ibu bapa, sesi persekolahan 2021 yang sepatutnya tamat pada pertengahan November akan dilanjutkan ke bulan Mac tahun 2022 dan sesi persekolahan yang baru akan bermula pada bulan April 2022. Walau bagaimanapun, pelajar akan tetap bercuti akhir tahun pada 10 November hingga 31 Disember dan meneruskan persekolahan dalam tingkatan yang sama pada 1 Januari sehinggalah akhir sesi persekolahan 2021. Okey, untuk makluman semua, apabila datang ke sekolah, perkara-perkara berikut hendaklah dipatuhi. 1. Pelajar mesti memakai pelitup muka. Pelitup muka berganda, face shield adalah digalakkan. Murid yang sakit tidak dibenarkan hadir ke sekolah, duduk di rumah. Murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai serta sopan sekiranya pakaian yang sedia ada tidak lagi sesuai untuk dipakai. Ibu bapa juga hendaklah memberi surat makluman kepada pihak sekolah
jika tidak mahu anak datang ke sekolah dan ini tidak dianggap satu kesalahan disiplin, terpulang kepada ibu bapa masing-masing. Okey. Sewaktu pulang dari sekolah pula, kaedah sekolah ialah membuat penyuraian secara berperingkat. Mohon kerjasama ibu bapa menyediakan pengangkutan anak masing-masing, menepati masa agar tidak berlaku kesesakan dan pengumpulan pelajar di luar gate sekolah. Okey, Jadi seterusnya saya akan maklumkan jika anak tuan-tuan dan puan-puan sakit dan bergejala semasa berada di sekolah, pihak sekolah akan melakukan ujian kendiri COVID-19. Dan jika didapati selepas kita melakukan ujian kendiri, didapati anak tuan-tuan dan puan-puan positif COVID-19, anak tuan-tuan dan puan-puan akan diletakkan di bilik isolasi. Pihak sekolah akan menghubungi klinik kesihatan daerah. Ibu bapa perlu ambil anak dan hantar sendiri anak ke klinik bagi penilaian kesihatan. Cikgu tak boleh hantar. Ibu bapa kena ambil anak dan terus hantar ke pusat kesihatan. Pelajar-pelajar yang positif COVID-19 ini akan menjalani tempoh kuarantin. Apabila tempoh kuarantin tamat dan dia bebas dari jangkitan COVID-19, maka pelajar ini dibenarkan hadir ke sekolah. Okey, Itu kalau keputusannya positif. Jadi jika keputusannya negatif, apabila pihak sekolah membuat saringan, keputusannya negatif, pihak sekolah akan memaklumkan pada ibu bapa untuk mengambil anak pulang ke rumah untuk berehat dan mendapatkan rawatan. Jadi saya mengharapkan pihak ibu bapa sentiasa memberikan nombor telefon yang terkini yang boleh dihubungi bila-bila masa apabila berlaku kecemasan untuk anak masing-masing. Jadi di sini saya ingin ingatkan sekali lagi, pastikan anak-anak tuan-tuan sihat untuk hadir ke sekolah. Jika sakit, tak perlu hadir. Jadi jika ada sebarang masalah, boleh berhubung dengan guru tingkatan anak masing-masing. Nanti kami akan memberikan penerangan pada ibu bapa yang masih lagi kurang jelas. Sekian, terima kasih.